Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan 3 Akan berkongsikan tentang pembentangan infografik yang bertajuk terapi seni. Ini ialah ahli-ahli kumpulan kami iaitu Nur Erna Emilia, Najwa Farhana, Nurul Daniah dan Siti Aisyah. Baiklah, kami akan memulakan pembentangan. Definisi terapi seni. Terapi seni ialah satu profesyen perkhidmatan kemanusiaan yang mempergunakan media seni, imej, proses kreativiti seni dan ia bertindak balas terhadap klien ataupun pesakit untuk menghasilkan satu produk yang mencerminkan perkembangan individu, kebolehan, personaliti, minat, kerisauan dan pertingkahan. Itu adalah definisi terapi seni. Okey, seterusnya adalah teori yang berkaitan dengan pendidikan seni visual. Teori yang saya pilih adalah teori perkembangan emosi daripada tokoh Erik Erikson. Seperti mana yang kita ketahui, teori ini mempunyai beberapa peringkat. Okey, peringkat yang pertama adalah 0 hingga 1 tahun. Okey, ciri-ciri perkembangan emosinya ialah yang pertama, rasa kepercayaan dibina dalam 1 tahun pertama. Okey, 1 tahun pertamanya adalah 0 hingga 1 tahun. Yang kedua adalah membina rasa kepercayaan secara berperingkat. Yang ketiga adalah membina rasa ketidakkepercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi. Okey, seterusnya adalah peringkat yang kedua, iaitu peringkat awal kanak-kanak. Okey, peringkat awal kanak-kanak ini ialah ciri-ciri perkembangannya. Yang pertama adalah keinginan memiliki kuasa. Yang kedua adalah keinginan membuat sesuatu perkara atas dasar daya usaha sendiri. Okey, yang ketiga adalah peringkat awal kanak-kanak. Okey, peringkat awal kanak-kanak ini berumur 3 hingga 6 tahun. Okey, pada peringkat ini, murid-murid cepat belajar. Okey, ini ciri-ciri perkembangannya. Okey, seperti mana kita ketahui, pada peringkat ini, kanak-kanak mula hadir ke sekolah atau ke tadika. Okey, pada peringkat ini, mereka diasah untuk penggunaan motor halus. Okey, kalau dekat sekolah, kita tahulah kan cikgu-cikgunya memang suka beri aktiviti. Aktivitinya pula mengasah motor halus. Okey, contohnya adalah aktiviti melukis, mewarna. Okey, seterusnya adalah peringkat kanak-kanak. Okey, peringkat kanak-kanak ni berumur 6 hingga 11 tahun. Okey, ciri-ciri perkembangan emosinya adalah mereka berasa kompleks ataupun rendah diri jika dikritik. Okey, dekat sini mereka timbul rasa sedih. Seterusnya adalah tahap kanak-kanak. Okey, tahap ini berumur 6 hingga 11 tahun. Okey, ciri-ciri perkembangan emosinya adalah merasa kompleks ataupun rendah diri jika dikritik. Okey, di sini kanak-kanak dah mula merasa sedih kalau kita kritik dia, kita marah-marah dia. Okey, apa perkaitannya pendidikan seni ni dengan emosi ataupun rasa sedih atau kecewa ini? Okey, dekat sini seperti mana yang kita ketahui, dalam pendidikan seni visual kita ada beberapa item. Sebagai contoh, ada ruang, ada jalinan, ada garisan dan ada warna. Okey, contohlah ya. Kita bagi kanak-kanak tu warna bunga. Okey, seperti mana kita tahu bunga tu warna merah. Okey, kita tahulah warna merah, betul lah kan? Betul. Tapi melalui warna tu kita boleh tahu apa perasaan kanak-kanak tu masa tu. Contoh, kalau kanak-kanak tu warnakan bunga tu warna hitam, jadi kita tahu kanak-kanak tu tengah rasa sedih atau sakit atau kecewa. Okey, kalau warna merah, apa perasaannya pula? Itu sebagai contoh. Okey, seterusnya adalah pada peringkat remaja yang berumur 12 hingga 20 tahun. Okey, ciri-ciri perkembangannya adalah cuba memahami diri sendiri. Yang kedua adalah
perkembangan emosi yang semakin meningkat. Okey, seterusnya peringkat awal dewasa. Okey, pada peringkat ini berumur 21 hingga 25 tahun. Okey, di sini mereka ataupun individu ini cuba berusaha untuk mencari identiti mereka dan berusaha membentuk ikatan kemesraan. Okey, membentuk ikatan kemesraan ni adalah di mana individu cuba menjalinkan hubungan dengan individu berlainan jantina. Okey. Seterusnya adalah peringkat dewasa. Di peringkat dewasa ni berumur 26 hingga 60 tahun. Okey. Dekat sini mungkin individu ini cuba memberikan sumbangan kepada generasi ataupun cuba melakukan pelbagai aktiviti yang produktif ataupun aktiviti yang berfaedah. Dah tak fikir dah benda-benda yang aktiviti yang tak boleh lah, macam kita kecil-kecil suka main apa semua kan. Itu. Okey, dan di sini juga individu akan berasa kecewa atau gagal jika pencapaian yang dia nak tak tercapai. Okey, yang terakhir adalah masa tua, iaitu yang berumur 61 tahun ke atas ataupun masa tua lah. Okey. Okey, di sini individu ni dah tak fikir apa dah, mungkin hanya fikir tentang kebahagiaan bersama anak-anak, dan mereka juga pada masa ini ingin membuat memori bersama anak-anak mereka. Okey, dan itu saja daripada saya. Okey, jom kita tengok pula apakah berkaitan dengan seni. Okey, yang pertama, ia melibatkan emosi dan nilai-nilai manusia. Yang kedua, merupakan tindakan menghasilkan suatu lukisan. Yang ketiga pula, mencipta sesuatu yang baru, iaitu inovasi. Yang keempat, memahami bahasa tampak. Yang kelima, menghasilkan bahan kreatif dan pelbagai lagi. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, memerlukan kemantapan mental. Apakah objektif yang disasarkan untuk meningkatkan kefungsian MBK? Objektif pertama, memastikan MBK dapat meluahkan dan mengekspresikan emosi sama ada gembira, sedih, marah, kecewa dalam melakukan aktiviti terapi seni. Objektif kedua, memastikan pergerakan motor halus, jari tangan, koordinasi mata dan fokus MBK dalam melakukan aktiviti terapi seni mempunyai perkembangan positif. Langkah-langkah pelaksanaan terapi untuk mencapai setiap objektif. Objektif yang pertama iaitu memastikan MBK dapat meluahkan dan mengekspresikan emosi sama ada gembira, sedih, marah, kecewa dalam melakukan aktiviti terapi seni. Baiklah, aktiviti yang dipilih adalah percikan warna. Definisi, percikan diistilahkan sebagai satu hasilan titik warna yang berselerakkan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. Aktiviti seperti mendetik, merenjis, mengetuk, menyembur dan memercik boleh menghasilkan percikan. Alatan yang digunakan adalah berus dari pelbagai jenis, warna air dan kertas. Tema, landscape, tumbuh-tumbuhan, corak, kad ucapan, stem, catatan dan mengikut idea MBK sendiri. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, guru menyediakan kertas lukisan, warna air, straw minuman. Langkah kedua, guru memasang lagu melodi tenang dan santai. Langkah ketiga, guru meminta MBK mengambil warna air dan straw untuk menghasilkan percikan yang MBK inginkan. Langkah keempat di sini, MBK bebas membuat percikan mengikut kreativiti sendiri dan MBK boleh mengekspresikan emosi. Langkah kelima, MBK membuat percikan mengikut idea sendiri. Dan dari hasil kerja MBK, dapat dilihat bahawa emosi MBK sama ada gembira, sedih, marah dan kecewa dan sebagainya. Jadi, objektif tercapai. Objektif kedua iaitu memastikan pergerakan motor halus, jari tangan, koordinasi mata dan fokus MBK dalam melakukan aktiviti terapi seni mempunyai perkembangan positif.
Aktiviti yang dipilih adalah anyaman pelbagai. Definisi. Anyaman bermaksud proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau kertas untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, akar, buluh, pandan, mengkuang, jut, kertas dan sebagainya. Alatan yang digunakan di sini adalah kertas lukisan, kertas warna-warni dan gam. Tema, bebas. Baiklah, langkah yang pertama, guru menyediakan kertas lukisan, kertas warna dan gam. Langkah kedua, guru menunjukkan cara menyilang dan menganyam kertas warna kepada MBK dengan perlahan-lahan. Langkah ketiga, guru membantu MBK yang memerlukan bantuan. Keempat, MBK menganyam dengan perlahan-lahan mengikut kreativiti sendiri. Dari hasil kerja murid, dapat dilihat di sini bahawa MBK memberi fokus menggunakan motor halus jari dan tangan serta koordinasi mata untuk menganyam kertas tersebut. Jadi, objektifnya tercapai. Okey, baiklah, itu sahaja yang kumpulan kami ingin sampaikan kepada rakan-rakan semua dan kepada Umi Marzaida. Baiklah, dapat dijelaskan di sini, terapi seni ini telah pun meningkatkan semua aspek kemahiran yang perlu ada dalam diri murid berkeperluan khas. Jadi, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.